Baik, kita mula dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan dalam kehidupan kita. Nikmat yang tidak dapat kita hitung dan tak mampu untuk kita hitung, tetapi wajib untuk kita mensyukuri sebanyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada nikmat semua ini, nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. Boleh dengar saya yang suara ya? Okey, alhamdulillah. Kalau saya yang suara pelan ke, dan saya tahulah Baik, alhamdulillah kita insya-Allah hari ini merupakan sesi yang keempat dan kita akan mulakan dengan surah Abasa, yang mana kita telah selesai kongsikan surah An-Nazi'at. Jadi insya-Allah hari ini kita mulakan dengan surah Abasa. InsyaAllah kalau sempat kita akan habiskan surah Abasa ini kerana dia pun tak panjang, satu muka surat. Baik, alhamdulillah. Surah Abasa ni nanti kita akan lihat ada nak kata surah ni menarik, surah lain pun menarik juga kan. Dia tak ada surah yang tak menarik sebenarnya. Semua ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dia merupakan mukjizat. Jadi semuanya adalah menarik. Cuma mungkin apabila kita belum nampak tarikannya, mungkin bukan kerana ayat tersebut, tetapi mungkin kerana kita sendirilah yang belum nampak tarikan tu. Kadang-kala walaupun kita dah baca Al-Quran kan, tapi kadang-kadang ayat yang sama, surah yang sama, kadang-kadang kita pun dah baca terjemahan, kita pun dah dengar tentang penerangannya. Kadang-kala ada sesuatu yang baru yang mungkin kita tak dapat lihat sebelum itu kan. Jadi itulah kalau kita lihat kehebatan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan seperti mana sebahagian orang yang hanya mengambil kesempatan ataupun menjadikan ayat Al-Quran sebagai bahan-bahan, contohnya bahan-bahan yang boleh merosakkan akidah kan. Mungkin letak tulis ayat dekat dekat kertas ke, kemudian rendam ke apa dan sebagainya kan. Mungkin ada yang jadikan sebagai tangkal. Ini memang ada dilakukan, dia merosakkan. Bahkan ada yang menjadikan ayat Quran sebagai sihir, yang mana dia merubah ayat Allah SWT dan sebagainya. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan sebagai panduan, dan Al-Quran itu memang indah, tetapi kita tidak akan dapat melihat keindahan tersebut jika kita tidak mencari atau tidak memahami ayat-ayatnya. Baik, jadi surah Abasa ini pertama sekali dia adalah merupakan surah Makkiyah, seperti mana yang dah dikongsikan sebelum ni. Saya sering ulang supaya kita ingat selalu. Jadi bila kalau kita buka terjemahan Al-Quran, kadang-kadang dia letak surah ni surah Makkiyah kan. Jadi kadang-kadang dia letak surah Madaniyah. Jadi kita tahu surah Makkiyah, sampai kita mungkin boleh kongsikan kepada mungkin rakan-rakan kita ataupun keluarga kita, surah ni surah Makkiyah. Mungkin kita pun tak dapat nak explain keseluruhan surah mungkin, tapi sekurang-kurangnya kita dapatlah sesuatu yang kita boleh kongsikan. Kita kata surah Makkiyah adalah surah-surah yang diturunkan sebelum hijrah, sebelum hijrahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat daripada Mekah ke Madinah. Jadi surah Abasa adalah merupakan surah Makkiyah dan dia merangkumi 42 ayat. Banyak kan, 42 ayat, tetapi hanya satu muka surat. Jadi kalau kita lihat ada surah-surah lain yang kadang-kala satu muka surat lebih, tetapi ayatnya kadang-kala tak sampai 20 ayat, kadang-kadang tak sampai tak sampai 15 ayat kan. Jadi ayat tadi tu walaupun banyak, kadang-kala ayatnya pendek-pendek. Jadi begitu juga kalau orang yang melakukan solat malam sebagai contoh, ada orang yang mungkin solatnya panjang, dalam satu rakaat mungkin dia baca beberapa surah-surah yang panjang. Ada yang mungkin rakaatnya banyak tetapi surahnya pendek-pendek kan. Jadi Al-Quran tu
bila kita lihat dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan surah-surah itu ada yang panjang, ada yang pendek, ayatnya ada yang panjang, ayatnya ada yang pendek. Kan? Jadi dia ada flexibility. Kan? Jadi kita boleh menggunakan, contohlah bila kita time solat, kita nak lamakan kita yang solat, mungkin kita boleh ambil surah-surah yang panjang atau membaca ayat yang lebih panjang kan. Jadi mungkin kalau kita nak ringkaskan, kita ambil surah yang ringkas. Jadi ada kelonggaran dekat situlah. Itu antara kehebatan ataupun kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, surah Abasa ini dinamakan Abasa. Dinamakan Abasa kerana awal surah ini dimulakan dengan kataan tersebut, iaitu Abasa. Dan penamaan surah pun tak semestinya semuanya mengambil daripada ayat yang pertama kan, tak semestinya. Jadi kalau surah-surah sebelum ni kita lihat surah Naba sebagai contoh kan, itu pun dimulakan dengan perkataan ayat pertama amma yatasaalun anin naba'il azim, itu ayat yang kedua lah, baru ada perkataan Naba kan. Kemudian surah Nazi'at pada ayat yang pertama ada. Tapi dalam surah-surah lain kadang-kala kita lihat nama surah tersebut tak ada di awal surah. Kita ambil contoh surah Baqarah lah kan. Tak ada di awal surah Baqarah tu, tak ada menyebut Baqarah kan. Tetapi di pertengahan surah ada menyebutkan tentang sapi betina tu, tentang kisah Al-Baqarah tu lah. Jadi biasanya nama surah ini diambil daripada perkataan yang tidak ada pada surah lain, yang tak ada pada surah lain, dan mungkin perkataan itu hanya disebutkan dalam surah tersebut. Biasanya macam itu. Baik, jadi sebelum kita mulakan surah Abasa ini ataupun perkongsian tentang surah Abasa, kita lihat hubungan di antara surah Abasa dan juga surah An-Nazi'at. Kalau di surah sebelumnya, itu dalam surah An-Nazi'at, Allah menjelaskan bahawa Nabi memperingati orang yang takut kepada hari kiamat. Orang yang takut pada hari kiamat. Dalam surah ini Allah SWT menyebutkan siapa sahaja yang menerima peringatan ataupun inzar tersebut. Maknanya kalau sebelum ni disebutkan tentang diberikan sebagai peringatan tentang hari kiamat tu, orang yang takut pada hari tersebut dia akan mengambil peringatan. Tapi kalau orang yang tidak takut kan, jadi dekat situ dia sebagai satu peringatan atau inzar. Inzar kira satu amaran, peringatan yang agak tegas kan. Dalam surah ini menyebutkan siapa mereka kan, di antara orang-orang yang diberikan peringatan tersebut tentang akan adanya hari kiamat ataupun hari kebangkitan, hari pembalasan, yang mana perbuatan-perbuatan mereka itu akan dihukum ataupun dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Peringatan tadi kepada siapa. Jadi kedua surah ini juga mempunyai kesamaan daripada sudut topik, iaitu hari kiamat dan juga tanda-tandanya kan, penetapan kebangkitan makhluk Allah, baik manusia maupun alam kan. Allah menetapkan tentang hari kebangkitan kan, tentang bila hari kebangkitan manusia akan dibangkitkan kan. Jadi dan kemudian Allah menyebutkan tentang kalau dalam surah Naba dan juga surah Nazi'at, Allah sebutkan tentang Allah menciptakan alam. Contohnya Allah menciptakan bumi, langit dan sebagainya sebagai hujah untuk membuktikan bahawa Allah mampu untuk membangkitkan manusia pada hari kebangkitan nanti kan. Baik, dalam surah ni pun Allah dah sebutkan sedikit di antara ciptaan-ciptaan Allah SWT yang boleh dilihat oleh manusia ketika di dunia ni. Baik, dalam surah sebelumnya hari kiamat disifatkan dengan at-tammah, iaitu malapetaka yang sangat besar. Dalam surah ini disebutkan sebagai as-sakhah, iaitu suara yang kuat yang memekakkan. Jadi nanti kita akan lihatlah dalam ayat tersebut. Kemudian dalam surah sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kebangkitan dengan penciptaan alam dan juga bumi. Dalam surah ini Allah Taala menetapkan hari kebangkitan dengan penciptaan manusia, tumbuh-tumbuhan dan makanan. Jadi tadi saya sebutkan dalam surah An-Naba lagi banyak lagi yang Allah sebutkan. Kan, alam naj'alil arda mihada wal jibal autada dan seterusnya kan, banyak yang Allah sebutkan. Itu semua Allah kita boleh lihat daripada banyak sudut. Antaranya kita lihat dari sudut kemampuan Allah SWT menciptakan semua, dan kemudian daripada sudut lain kita boleh lihat semua tadi itu adalah merupakan nikmat di antara nikmat-nikmat yang besar bagi manusia, yang manusia telah mendapat atau meraih manfaat yang banyak daripada semua nikmat-nikmat tersebut.
tak kira sama ada mereka itu beriman ataupun tidak, kan? Mereka tetap mendapat nikmat-nikmat tersebut. Dan kemudian dalam surah Nazi'at pun Allah ada sebutkan, kemudian dalam surah Abasa ini Allah menyebutkan tentang penciptaan manusia. Nah, kalau dalam surah Naba, surah Nazi'at tak menyebutkan tentang itu, tapi ada menyebutkan tentang langit dan bumi. Dalam surah Abasa ini Allah sebutkan tentang penciptaan manusia, tumbuh-tumbuhan dan juga pemakanan. Ya. Baik. Surah ini ada dia punya keunikan dia, kan? Atau keistimewaan dia. Kalau bagi saya lihat sebagai satu keistimewaan lah. Kan? Sebab ada surah-surah yang ada sebab turunnya. Asbabun nuzul kita panggil, kan? Asbabun nuzul. Kalau hadis kita panggil asbabul wurud. Jadi asbabun nuzul untuk surah Abasa ini dia berkaitan dengan sebuah cerita seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum, ataupun namanya sebenarnya nama betul dia adalah Abdullah bin Shuraih bin Malik bin Rabi'ah Az-Zuhri. Itu nama betul lah, dan dia merupakan anak kepada pakcik sebelah ibu bagi Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan nama dia adalah Amr bin Qais bin Zaidah. Baik. Sementara nama Umi Maktum dia dibinkan kepada ibunya. Wallahu a'lam, mungkin diberikan gelaran macam itu, kan. Sedangkan bapanya bernama Shuraih. Umi Maktum ni dia adalah nama dia adalah Atikah binti Amir bin Makhzum. Beliau seorang sahabat ni, iaitu Abdullah bin Umi Maktum, dia adalah seorang sahabat yang buta. Dia daripada kaum Muhajirin. Bila disebut kaum Muhajirin, maknanya kita tahulah iaitu mereka yang daripada Mekah, kemudian mereka hijrah ke Madinah. Jadi mereka, dan Abdullah bin Maktum ni daripada kaum Muhajirin dan di antara yang awal hijrah ke Madinah. Baik. Jadi ceritanya adalah ketika Rasulullah SAW sedang berdakwah. Kita tahulah bila kita sebut tentang kisah Nabi Muhammad SAW, kita sepatutnya terus fikirkan tentang dakwah ni. Kan? Dia bukan setakat Nabi Muhammad SAW. Bila kita baca tentang para rasul, atau bila kita didengarkan cerita tentang para rasul, ataupun kalau bagusnya ialah kalau kita dengar nama-nama para rasul, terus kita ingat tentang dakwah mereka. Kan? Bila kita ingat dakwah mereka, kemudian mungkin antara soalan yang pertama ialah tanya pada diri kita bagaimana dakwah kita, dan kemudian bagaimana kesabaran kita dalam menjalankan dakwah kita. Kan? Kadang-kadang kita dalam menjalankan dakwah kita kadang kita dakwah tadi sikit je, kan? Sikit je, tetapi kita rasa dengan cabaran dia dahsyat. Kan? Kadang-kadang ada orang dia dakwah dia cuma berikan nasihat kepada kawan dia. Kan? Kemudian dia respon dia begitu kasar kadang-kadang, mungkin diberikan kata-kata kesat dan sebagainya, dan dia tu menguji kesabaran, kan? Menguji kesabaran. Itu mungkin dakwah yang kecil kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan juga para rasul, kan? Jadi bila kita dengar tentang para rasul, terus kita ingat tentang dakwah mereka. Bila kita dengar tentang Nabi Nuh, terus kita ingat tentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Kan? Jadi bila kita dengar tentang Nabi Musa, dan kita ingat tentang dakwah Nabi Musa alaihissalam. Kan? Macam hari itu dalam surah Nazi ada sebutkan Nabi Musa dengan Fir'aun. Kan? Jadi kita kena sering ingat ataupun kenal dengan tentang maksud dakwah ni lah. Dakwah ni bukan hanya untuk orang tertentu, bahkan dia kewajipan bagi semua orang-orang Islam. Jadi Rasulullah SAW tugasnya adalah menyampaikan dakwah. Dakwah ni dia daripada sudut bahasa tu maksudnya ialah jemputan. Dakwah, kan? Dia adalah bentuk jemputan. Kita menjemput orang untuk meluk agama Islam. Kan? Dia bila dia berbentuk jemputan ataupun maknanya adalah jemputan, dia tidak ada unsur-unsur paksaan. Kan? Tetapi bila kita menjemput seorang, kita menggunakan sedaya yang kita mampu atau apa-apa strategi yang kita mampu untuk ketengahkan. Kan? Jadi kalau contohlah kita jadi promoter sebagai contoh, kan, kita nak promote satu barang, satu produk, dan kita tahu produk tu bagus, kan? Kita mungkin akan berusaha mencari semua cara untuk menarik minat orang ataupun perhatian orang agar mereka membeli ataupun mengambil produk
produk yang kita tawarkan tersebut, kan. Mungkin kita akan guna macam-macam cara, kan. Tak mungkin kita akan guna satu cara je. Kalau kita gunakan satu cara je, ada kemungkinan kita tadi semangatnya kurang, kan. Tetapi kalau kita bersungguh-sungguh, kita akan cari semua strategi yang ada, kan, dan kemudian kita laksanakan, kita gunakan. Jadi itu yang kita nak kena faham tentang dakwah ni, kan. Mungkin kalau yang dekat tu macam antara kita dengan anak kita, tu mungkin itu mungkin yang dekat. Kita kadang-kadang kita nak sangat sampaikan nasihat tadi kepada anak kita, bukan setakat sampaikan, tapi kita nak dia terkesan dengan nasihat tersebut, kan. Dia ikut nasihat tersebut, dan jadi kadang-kadang kita sampaikan dengan satu cara, dan kemudian mungkin tak berkesan, kita guna dengan cara lain, seberapa banyak cara yang kita boleh gunakan, kita akan gunakan atas dasar apa? Kerana kita sayangkan anak kita, kan. Sebab kerana kita sayangkan anak kita. Baik. Jadi Rasulullah SAW, dia tahu ini pada peringkat awal, kan, apabila Rasulullah SAW telah menyebarkan dakwah secara terang-terangan, kan. Pembesar-pembesar Quraisy mereka tidak terkecuali daripada mendengar dakwah Nabi SAW. Dan mereka pun dengar, tetapi apabila Nabi sampaikan secara terang-terangan, mereka tadi tu berada bersama dengan golongan orang-orang yang mungkin susah, golongan hamba dan sebagainya. Maknanya semua dalam tempat yang sama. Jadi kadang-kala mereka tadi itu menolak kerana keegoan yang ada dalam diri mereka. Dan kalau Nabi sampaikan itu, bayangkan macam ini, waktu time mula-mula Nabi sampaikan dakwah secara terang-terangan, kan, Nabi berada di Bukit Safa, kan. Kemudian Nabi beritahu kepada mereka, Nabi kumpulkan mereka tadi itu. Kemudian Nabi beritahu, Nabi tanyakan kepada mereka, adakah kamu akan percaya ataupun apa pendapat kamu kalau sekiranya aku katakan di belakang aku ni ataupun di belakang Bukit Safa ni ada musuh yang sedang bersedia untuk menyerang. Dan mereka katakan, kami tak pernah dapati engkau menipu, kan. Jadi dalam Nabi sampaikan tadi itu, audience yang berada di situ ada ada bercampur, maknanya golongan pembesar Quraisy dan juga yang lain-lain dia bercampur. Jadi kalau kita lihat antara mungkin antara sebab pembesar Quraisy tadi menolak disebabkan mereka tak nak merasa diri mereka tadi sama kedudukan mereka dengan mereka golongan-golongan yang lemah, golongan yang miskin, golongan hamba, kan. Jadi sebab tu dia menolak. Jadi mereka ni tidak terkecuali daripada dakwah Nabi, kan. Bukan satu perkara yang baru. Cuma pada ketika ni, satu ketika ni mereka datang kepada Rasulullah SAW, kan. Datang kepada Rasulullah SAW, pembesar-pembesar Quraisy ni. Mereka datang, kemudian mereka minta Nabi untuk menyampaikan dakwahnya, kan. Dan mereka tadi tu dalam tafsir meletakkan ada beberapa orang, ada dalam 6 orang, iaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Abu Jahal bin Hisham, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf, Walid bin Al-Mughirah. Dalam ramai-ramai ini, dalam ni semua kena pembesar-pembesar Quraisy, tapi dalam kalangan mereka ni, kalau tak silap saya, mungkin seorang je lah yang kemudian dia meluk agama Islam, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas dia merupakan pakcik Nabi. Kita mungkin pernah dengar Ibn Abbas. Kalau kita baca hadis, mungkin kita pernah dengar Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah adalah merupakan sepupu Nabi lah, sepupu Nabi. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib, pada awalnya dia tidak memeluk agama Islam, kemudian akhirnya dia memeluk agama Islam. Setelah peperangan Badar sebenarnya, dia tak lama sangat. Kalau Abu Sufyan dia lagi lama, kan. Tapi Abbas bin Abdul Muttalib dia setelah peperangan Badar. Tapi setelah peperangan Badar pun kira agak lambat jugalah, kan. Sebab peperangan Badar berlaku pada tahun 2 Hijrah, pada tahun 2 Hijrah. Baik, kalau Utbah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, beliau ni siapa? Kalau kita pernah baca ataupun tengok cerita tentang perang Badar, kan, apabila berlakunya perang Badar tu, kan, sebelum berlakunya peperangan tadi mereka keluar, kan, ada 3 lawan 3 pada waktu tu, kan. Dia bukan seorang tetapi 3 lawan 3. Jadi 3 orang yang keluar tu daripada golongan musyrikin adalah 3 ni lah, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ini 2 adik-beradik. Kemudian dengan anaknya kepada Utbah, iaitu Walid bin Utbah, Walid bin Utbah. Jadi ketiga-tiga ni mereka menentang dengan ataupun lawan dengan Ali bin Abi Talib dan juga Ubaidah dan Hamzah.
kan, dan Hamzah. Jadi Utbah bin Rabi'ah ni beliau dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan kita tahu Hamzah pun di antara pakcik Nabi. Kan, jadi Hamzah bin Abdul Muttalib dalam pertempuran tu Hamzah dapat membunuh Utbah bin Rabi'ah. Kemudian Syaibah dia dibunuh oleh Ali. Kemudian Walid bin Utbah dia dalam bertembung dengan Ubaidah, dia dapat mencederakan Ubaidah, dan kemudian Walid dia dibunuh oleh Ali ataupun Hamzah. Dan kemudian Ubaidah dia cuma cederalah, kemudian diorang dapat bawa Ubaidah ke belakang. Kalau Abu Jahal bin Hisham, kita mungkin ada orang dia tersalah tersalah kenal. Abu Jahal dia bukan Abu Lahab, kan? Abu Lahab lain. Abu Lahab adalah merupakan pakcik Nabi, kan? Abu Lahab adalah merupakan pakcik Nabi, tapi Abu Jahal dia bukan. Abu Jahal dia nama dia adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham, yang mana Nabi pernah doa, kan, meminta supaya Allah kuatkan Islam dengan Islamnya di antara dua Umar, iaitu yang dimaksudkan adalah antara Abu Jahal ataupun Umar bin Khattab. Tapi Nabi lebih cenderung kepada Umar bin Khattab lah, dan kemudian kita tahulah Umar bin Khattab meluk agama Islam, kemudian Islam menjadi kuat. Jadi Abu Jahal dia tak meluk agama Islam terus, kan? Dan Nabi ada sebutkan bahawa Abu Jahal dia merupakan Firaun umat ini. Merupakan Firaun. Dia disebabkan kedegilan dia lah. Tapi dia terbunuh dalam peperangan Badar. Terbunuh dalam peperangan Badar. Al-Abbas tadi saya dah sebutkan, kalau anaknya itu Abdullah bin Abbas banyak meriwayatkan hadis. Bahkan Abdullah bin Abbas juga dikenali sebagai sahabat yang alim ataupun mengetahui ataupun pakar dalam ilmu tafsir, mengetahui tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Abdullah bin Abbas dijadikan rujukan oleh para sahabat-sahabat yang senior. Abdullah bin Abbas dia di antara sahabat-sahabat sigar, sahabat-sahabat yang junior, kan, yang mana pada waktu zaman Nabi tu umurnya sekitar dalam 10 tahun, kan, jadi belasan lah. Umayyah bin Khalaf. Okay, kalau kita pernah dengar nama Umayyah bin Khalaf ni, dia ni kita kenal dia punya dulu hamba dia tu, iaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah mungkin kita kenal, kan? Tapi tuan dia yang menyiksa dia tu itulah Umayyah bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf. Kemudian seterusnya Walid bin Mughirah, Walid bin Al-Mughirah atau bin Mughirah, dia merupakan ketua Bani Makhzum. Bani Makhzum pada waktu tu Bani Makhzum dengan Quraisy, dua-dua ni satu, merupakan tribe ataupun puak yang besar, yang berpengaruh pada waktu itu. Dan Walid bin Al-Mughirah ni dia kaya, dia punya kedudukan. Kita kalau mungkin kita tak pernah dengar nama dia, kan, tapi dia ni sebenarnya adalah bapa kepada Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid dia kita tahulah dia meluk agama Islam, kan. Tapi Walid bin Mughirah dia tak meluk agama Islam, dan tetapi dia ni Walid bin Mughirah ni menariknya ialah dia bila dengar ayat yang Nabi bacakan, waktu satu ketika Nabi pernah sedang solat, kemudian dia dengar Nabi baca ayat Quran, kemudian Nabi pun tahu keberadaan dia. Kemudian Nabi ulang ada ayat tertentu tu, Nabi ulang. Kemudian dia ni balik kepada Bani Makhzum. Kemudian dia ceritakan bahawa dia mendengar apa yang Nabi bacakan tu memang indahlah, beginilah gitu. Dia cakap tentang keindahan ayat Quran tu. Dan dia katakan bahawa ayat-ayat yang dibacakan oleh Muhammad itu bukan kata-kata manusia dan sebagainya, kan. Tetapi bila Bani Makhzum ni bila dengar, diorang kata habislah, ni maknanya Walid bin Mughirah ni dia dah mula nak mula tukar agama, kan, dah mula nak meluk agama Islam. Tetapi dia katakan balik, tak, dia sebenarnya tak. Dia sebenarnya dia memang kira macam berjanjilah dia akan memusuhi Nabi sampai ke akhir hayat dia, kan. Dan kemudian dia mengatakan bahawa apa yang Nabi bacakan tu adalah merupakan sihir. Tapi diorang tak katakan, bila diorang katakan Nabi tu tukang sihir, diorang tahu tukang sihir pada waktu tu apa yang mereka lakukan dia tak sama seperti mana keadaan Nabi, kan. Diorang tahu ayat Quran ni dia bukan mentera-mentera yang sama seperti tukang-tukang sihir pada waktu tu, kan. Jadi Walid bin Mughirah ni dia katakan ni ayat Quran ni merupakan ayat sihir yang kira daripada orang terdahulu yang mana bukan ada pada zaman tu, ya.
Baik, ini orang-orang yang kira apa ni pembesar-pembesar Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy. Jadi apabila Nabi sampaikan dakwah pada mereka ini dengan harapan yang sangat, jangan harapan supaya mereka ini beriman kepada Allah, bukan setakat mereka saja, tetapi orang-orang di bawah mereka, iaitu penduduk Mekah, kan. Jadi kalau sekiranya ketua-ketua mereka ni beriman kepada Allah SWT, kalau kita tengok tadi tu tentang biografi ringkas tentang pembesar-pembesar Quraisy tadi, tadilah ketua daripada Bani Makhzum dan kemudian daripada Quraisy dan sebagainya. Kalau mereka beriman ni kalau kita bayangkan kelompok Quraisy dan juga Bani Makhzum, kalau mereka beriman ni dah kira satu pencapaian yang sangat besar, kan. Penduduk Mekah dan mungkin rata-rata ataupun kebanyakan daripada penduduk Mekah akan ikut bersama untuk beriman kepada Allah SWT. Jadi itu strategi Nabi sebenarnya, kan. Kalau kita lihat selepas tu pun bila Nabi pergi ke Taif pun sama juga, kan. Nabi pergi ke Taif, Nabi mengajak ketua-ketua di Taif untuk mereka beriman, kan. Baik. Jadi besar harapan Nabi agar mereka tadi beriman supaya pengikut-pengikut mereka ataupun diorang punya puak tadi akan beriman juga. Baik, kemudian ketika Nabi sedang menyampaikan dakwah tadi kepada mereka, pembesar-pembesar Quraisy ni, Abdullah bin Umi Maktum datang menemui Nabi, kan. Dia ni seorang sahabat yang buta. Dia ni seorang sahabat yang buta, dan kemudian dia datang tadi bukan dalam keadaan yang mudah lah, sebab dia seorang yang buta, kan. Ada yang katakan dia tanya dengan sahabat di mana Rasulullah, kemudian mereka tunjukkan, dan kemudian dia sambil berjalan tu dia sambil panggil lah. Jadi dia katakan, wahai Rasulullah, bacakan dan ajarkanlah kepadaku apa yang Allah ajarkan kepada kamu. Dan dia terus mengulang-ulang dengan tanpa mengetahui keadaan pada waktu itu. Sebab dia buta. Dia tak nampak apa yang sedang Nabi lakukan, kan. Jadi dia ulang-ulang, dia ulang-ulang. Baik, kalau ikutkan bila bicara dengan Nabi, dia punya adab-adab dia, kan. Antaranya bila sahabat kalau nak bicara dengan Nabi tak boleh dengan suara yang tinggi, kan. Dia tak boleh sama seperti mana para sahabat berbicara dengan sahabat yang lain. Dia tak boleh sama dia punya standard tu, kan. Jadi mereka perlu dengan adab. Baik. Kemudian Rasulullah SAW kurang senang, kan, dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian maka abasa wa tawalla. Kemudian Nabi bermasam muka dan berpaling daripada Ibn Umi Maktum. Cuma perkataan abasa ni dia bukanlah masam muka tu macam kitanya masam muka lah, kan. Kitanya masam muka tu nampak sangat lah. Kita ambil contohlah, kalau kita pergi kedai, kan, order mi rebus dapat mi siam tu contoh, kan. Dah muka masam dah, kan, dah masam dah muka. Kan, walaupun lepas tu kita terpaksa makan juga, kan, tapi dengan muka masam lah, nampak, kan. Tapi abasa ni dia bukanlah muka masam semua, tetapi berkerut dahi. Dahi cuma berkerut sedikit. Jadi kita jangan bayangkan Nabi tadi bermasam muka dengan semasam-masamnya, tetapi hanya berkerut sedikit, kan, di dahi itu. Yang kemudian Nabi berpaling daripada Ibn Umi Maktum. Kemudian Nabi fokuskan kepada pembesar-pembesar Quraisy tadi. Maka turunlah ayat ini sebagai teguran. Jadi teguran ini bukanlah untuk merendahkan Nabi. Kan, ada sebahagian golongan yang mengatakan ataupun tidak menggalakkan surah ini dibaca, kerana dia merupakan sesuatu, dia teguran kepada Nabi dan dia merupakan sesuatu yang memalukan Nabi. Ini tak betul, salah. Sebab tu kadang-kadang kita kena tengok daripada sudut yang berbeza, kan. Jadi bila seorang tu bila ditegur, tak semestinya dia diaibkan, ya. Tapi tengok bagaimana teguran tadi dan kemudian tentang apa yang ditegur, kan. Jadi sebenarnya teguran ini bahkan dia memuliakan Nabi. Nanti kita akan lihatlah. Jadi kalau kita lihat pada diri kita sendiri, tadi saya sebutkan antara kita dengan anak kita, bila kita atau kita dengan teman kita ataupun dengan pasangan kita, kalau kita betul-betul sayangkan dia, kan, kita akan berikan teguran. Terutama sekali perkara-perkara yang
yang boleh memudaratkan dia, kan? Yang boleh memudaratkan. Jadi kita disebabkan kasih sayang kita pada dia tu, maka kerana atas dasar itu kita menegur dia ataupun kita mendidik dia. Mendidik tadi dengan teguran, kan? Baik. Maka dekat sini membuktikan kasih sayangnya Allah kepada Nabi SAW, maka Allah menegur Nabi. Kerana kita tahu Nabi SAW itu adalah merupakan qudwah hasanah, sebagai contoh tauladan yang terbaik. Jadi jangan sampai ada kecacatan dekat situ, kan? Di teguran ni Allah sampaikan kepada Nabi, dia bukan untuk memalukan ataupun merendahkan, tetapi bahkan dia sebaliknya. Kalau sekiranya teguran ni adalah sesuatu yang aib untuk Nabi, kan? Kenapa Nabi sampaikan? Nabi pun tidak merahsiakan surah ni, kan? Kita tahu bahawa apabila surah Abasa ni diturunkan, yang tak ada orang yang tahulah, kan? Dan kemudian Abdullah bin Umi Maktum pun tak nampak apa yang berlaku, ataupun tak nampak pun bagaimana raut wajah Nabi pada waktu tu, kan? Sedangkan dia sebab kerana dia buta, kan? Jadi teguran ini Allah berikan kepada Nabi dengan cara yang sangat lembut, kan? Dan kemudian bukan tentang satu kesalahan yang besar, bahkan kesalahan tadi hanya dalam mengutamakan, tetapi mengutamakan tadi pun tetap dalam dakwah juga sebenarnya, kan? Baik, setelah kejadian itu, kan, Ibn Umi Maktum sering dimuliakan Nabi. Sering dimuliakan Nabi dengan Nabi berkata apabila Nabi melihat Abdullah bin Umi Maktum, kemudian Nabi katakan marhaban bima atabani fihi rabbi. Dia kata selamat datang kepada orang yang kerana aku ditegur Tuhanku. Yang beza dengan kalau kita, kan. Kalau kita taklah, kalau kita dekat tempat kerja bagi contoh, ya. Mungkin kita kena marah dengan bos, ya, sebab kawan sekerja kita yang bilang, kan, apa yang kita buat. Kemudian kita kena tegur. Teguran tadi sebagai satu teguran supaya kita dapat berubah, kan. Tetapi mungkin kita mungkin ada orang bila dia macam kita, dia dendam dengan orang tersebut, kan. Dia ni punya pasal lah, kan. Jadi ni pasal aku kena tegur, aku kena panggil, kena gini, kena gitu apa semua, kan. Jadi kadang-kala kita tadi susah untuk menerima nasihat, kan. Susah untuk menerima nasihat. Jadi Rasulullah SAW menunjukkan dekat sini, sedangkan Nabi SAW, kan, adalah kekasih Allah SWT, ditegur oleh Allah SWT, bukan ditegur oleh manusia, tapi ditegur oleh Allah SWT, tetapi adalah kerana Abdullah bin Umi Maktum, tetapi Nabi kemudian memuliakan Abdullah bin Umi Maktum. Nabi tak merendahkan selepas tu, kan. Nabi tak layan Abdullah bin Maktum seperti biasa, tapi bahkan Nabi muliakan, Nabi lebihkan, kan. Jadi kita lihatlah bagaimana Rasulullah SAW tidak menyimpan dendam, tidak mempunyai sifat dendam terhadap seseorang, kan. Bahkan Rasulullah SAW apabila jumpa dengan Abdullah bin Umi Maktum, sering juga Rasulullah SAW tanyakan kepada beliau, apakah engkau punya keperluan, kan. Maksudnya nak apa, kan, apa-apa yang Nabi boleh bantu, kan. Kira kalau dekat Mesir tu, bila kita jumpa orang, kalau dekat kedai lah contohlah, orang akan tanya ayah khadamat, kan, nak perlu apa-apa tak, kan. Jadi macam itulah, maknanya Nabi tanyakan kepada Abdullah bin Maktum, ada apa-apa Nabi offer, kan, nak apa-apa yang Nabi boleh bantu, kan. Baik, Rasulullah SAW juga pernah melantik Abdullah bin Umi Maktum sebagai pengganti ketua di Madinah sebanyak 2 kali ketika Nabi SAW ikut perang. Besar ni. Nabi lantik dia sebagai pengganti Nabi ataupun ketua di Madinah, sedangkan Abdullah bin Umi Maktum seorang sahabat yang buta. Macam mana kalau kita sendiri, macam mana kita nak lantik orang yang tak dapat melihat untuk mengetuai atau menjadi orang yang bertanggungjawab di satu tempat yang besar, kan. Jadi Nabi meletakkan dia di tempat yang mulia, kan? Dan kemudian Nabi juga SAW pernah memberikan tugas kepada Abdullah bin Umi Maktum untuk menjadi muazzin untuk salat subuh, kan. Sedangkan beliau ni buta. Kita tahu pada waktu dulu kalau nak azan tu bukan tengok jam, kan, bukan buka radio pun, tetapi nak kena tengok matahari dan sebagainya, kan, tengok waktu, dah masuk ke belum. Sedangkan Abdullah bin Umi Maktum ni dia buta. Macam mana nak lihat ini subuh lagi, bukan nak tengok fajar, bukan perkara yang mudah, macam mana kita nak tentukan zuhur, kan. Tetapi dia buta, nampak. Tapi apabila dia diberitahu dah masuk waktu subuh, kemudian baru dia azan.
Ini merupakan satu kelebihan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umi Maktum. Dan ada ulama yang berbeza pendapat tentang mana yang lebih afdal antara menjadi imam ataupun muazzin. Menunjukkan kedudukan muazzin sebenarnya tinggi. Baik, kita lihat pada mulai daripada ayat yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla. Maka telah bermasa muka dan berpaling. Kita lihat di sini adalah merupakan teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara yang sangat lembut. Iaitu Allah menggunakan dalam ayat ini, Allah menggunakan kata ganti diri, iaitu pihak yang ketiga. Abasa. Kalau kita lihat dalam bahasa Arab, dia ada dua kata ganti diri ataupun domir huwa kat sini, iaitu dia. Dia telah bermasa muka dan berpaling. Allah menggunakan orang ketiga. Jadi Allah tak menegur secara direct. Allah tak kata abusta wa tawallaita. Allah tak kata engkau telah, kan? Sama kan? Itu mungkin agak lebih keras sikit. Engkau telah bermasa muka dan engkau telah berpaling. Itu keras sikit. Kan? Tapi dia bukan satu sindiran, tetapi teguran, bukan sindiran yang kira negatif, tetapi kalau sindiran tadi tu yang kita faham, sindiran yang negatif tu macam kita berbual dengan orang lain, kita buka aib orang lain, kan? Tapi dengan halus, tetapi orang yang dengar tadi tu dia tahu kita cakap pasal siapa, kan? Dan tujuannya adalah untuk merendahkan atau buka aib orang tu. Ini bukan. Tapi Allah menegur Nabi, sedangkan ayat ni hanya Nabi yang dengar, kan? Jadi Allah sebutkan abasa wa tawalla. Dia telah bermasa muka dan berpaling. Dan kemudian pun Allah menggunakan tentang Nabi berkerut, dan memang muka Nabi tadi bukanlah betul-betul masam. Kalau Nabi bermasa muka betul-betul pun Abdullah bin Umi Maktum tak nampak pun. Tetapi walaupun Nabi berkerut, tetapi Allah turunkan ayat ini sebagai teguran. Kan? Baik. Jadi Allah tak menggunakan abusta wa tawallaita, engkau telah bermasa muka dan telah berpaling. Jadi teguran tadi begitu lembut sebenarnya. Kan? Jadi salahlah tanggapan mereka yang melihat surah ini sebagai satu teguran yang keras daripada Allah SWT kepada Nabi SAW. Sebenarnya teguran tadi itu kita kena lihat daripada banyak sudut. Baik, teguran tersebut adalah supaya tidak melukakan hati ahli sufah. Ahli sufah ni kalau di zaman Nabi itu, ahli sufah mereka yang golongan orang-orang yang miskin, kan? Tetapi mereka ni sering belajar daripada Nabi SAW. Antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita mungkin selalu dengar nama Abu Hurairah. Antaranya lagi Salman Al-Farisi sebagai contoh, kan? Pun mereka daripada golongan ahli sufah. Ahli sufah ni mereka tinggal berdekatan dengan Masjid Nabawi. Jadi mereka ni daripada golongan orang-orang yang miskin, kan? Tetapi mereka ni banyak menghabiskan masa mereka dengan belajar daripada Rasulullah SAW. Sebab tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bersama dengan Nabi hanya 3 tahun. Tetapi banyak hadis, kita lihat banyak hadis yang dia riwayatkan kerana dia banyak menghabiskan masa bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi teguran tersebut supaya tidak melukakan ahli sufah. Jadi antaranya ialah Abdullah bin Umi Maktum. Supaya Nabi sedar bahawa mukmin yang fakir, mukmin yang fakir lebih baik daripada orang yang kafir yang kaya. Dan juga kita lihat daripada satu sudut yang lain bahawa melayani orang mukmin yang buta matanya, orang mukmin yang buta matanya itu lebih baik daripada melayani orang yang buta hati dan merasa cukup. Masa cukup maksudnya sombong. Jadi kadang-kadang kita tak payah nak habiskan masa kita untuk nasihatkan orang yang sombong. Kadang kita berikan nasihat pada seorang, kan, kadang-kadang ada yang dia respon dengan respon yang baik. Kadang-kadang dia kata nantilah aku belum bersedia nak berubah mungkin, kan. Itu mungkin respon yang baiklah. Kita tak expect terus dia berubah, kan, tetapi mungkin dia perlukan masa. Tak apa. Kan, kita yang penting kita yang tugas adalah menyampaikan. Tapi beza dengan orang yang memberikan respon yang kasar atau yang negatif, kan. Kadang dia kata, alah engkau pun bukannya baik sangatlah, kan, jangan nak step baiklah, kan, orang kubur masing-masing lah, kan. Ini kata-kata yang
menyakitkan hati kita lah. Sebab kadang-kadang kita nasihatkan tadi, kita tak mengharapkan apa-apa pun. Kita bukan mengharapkan dia balas balik ke apa, tak ada. Tapi kita sebabkan kita sayangkan dia, kita kasihkan dia, kita tak nak dia susah di hari akhirat kelak dan sebagainya, dan sebab tu kita nasihatkan, kan. Jadi orang yang kalau dia buta hati dan kemudian dia merasa cukup, maknanya ada perasaan sombong dan sebagainya, susah, lebih baik kita tinggalkan, kan. Sebab itu pun tengoklah bagaimana keadaan orang tu bila kita tegur. Kemudian ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, anja'ahul a'ma. Apabila ataupun kerana ia didatangi orang yang buta. Penyebutan al-a'ma dekat sini, kan Allah sebutkan al-a'ma dekat sini bermaksud atau merujuk kepada Abdullah bin Umi Maktum, iaitu seorang yang buta. Dalam Quran tak banyak sahabat, nama-nama sahabat yang disebutkan. Nama yang disebutkan antaranya sahabat Zaid lah. Zaid ada disebutkan dalam Quran. Tapi kalau macam Abu Bakar pun namanya tak disebutkan dalam Quran, tapi ada beberapa kali disebutkan tentang Abu Bakar itu sendiri. Kan contohnya ketika Abu Bakar bersama dengan Nabi di dalam Gua Sur, kan ada disebutkan dalam Quran, tapi tak menyebut namanya. Dan kat sini Abdullah bin Umi Maktum disebutkan tapi tak sebutkan namanya, kan? Tapi disebutkan tentang sifatnya, iaitu al-a'ma. Jadi bukan sembarang sahabat, kan? Jadi kat sini bukanlah sebagai penyebutan ni, bukanlah sebagai satu penghinaan terhadap Ibn Umi Maktum, kan? Bahkan dia menceritakan tentang mengenai teguran yang membuktikan sebaliknya, iaitu Allah memuliakan. Nanti kalau kita lihat ayat dalam surah Abbas ni, Allah menyebutkan beberapa sifat tentang Abdullah bin Umi Maktum ni, kan? Baik. Dalam ayat ini juga menerangkan bahawa Ibn Umi Maktum datang kepada Rasulullah SAW walaupun beliau dalam keadaan buta. Dia ni sebenarnya mencari Rasulullah SAW bukan kerana perkara yang keduniaan, contohnya mungkin ada pinjam duit nak kasih balik ke, kan? Ataupun apa-apa ke, tapi nak belajar. Nak belajar. Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat yang buta, dia nak belajar, dia cari Rasulullah. Jadi kita itulah, kita dalam keadaan sekarang, bukan maksudnya bila kita nak, walaupun kita dalam keadaan sekarang, kalau belajar, contohnya kalau guru datang rumah, maknanya satu kesalahan yang besar, bukanlah, kan? Tapi tengok pada keadaan kita, ada orang yang memang sengaja mungkin memang malas nak keluar. Maksudnya dia memang tak ada usaha langsung untuk nak mencari, kan? Ada orang yang tak ada usaha langsung untuk mencari, tetapi dia tunggu orang datang. Sebab tu kalau kita tengok masjid-masjid sebagai contoh, kan, nak kena fikir macam mana nak reach out. Kan? Sedangkan masjid dekat Singapura ni bukan kecil-kecil, dapat dilihat dengan mata kepala, besar-besar, kan? Kebanyakan masjid besar ni dekat Singapura ni dia besar-besar, dan orang-orang masyarakat Islam di Singapura ini boleh nampak kewujudan masjid tersebut, boleh nampak kewujudan usaha dakwah tu yang dilakukan. Tetapi mereka ni kebanyakannya menunggu dakwah tadi sampai pada mereka, bukan mereka cari ilmu tersebut, kan? Mereka tunggu ilmu tu datang pada mereka, tunggu orang hidangkan di hadapan, kan? Jadi dia sebaiknya dia beza, tetap berbeza orang yang keluar mencari daripada orang yang hanya menunggu. Jadi kalau kita lihat dekat sini, Abdullah dia seorang sahabat yang buta, tetapi dia mendatangi Nabi. Jadi bagaimana pula orang yang tidak buta? Kemudian ayat yang ketiga dan juga yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tujuannya wahai Muhammad, barangkali ia mahu membersihkan hatinya dengan pelajaran agama yang didapatinya daripadamu, ataupun ia mahu mendapat peringatan supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya. Pertama sekali dalam kedua ayat ini menyebutkan tentang Abdullah bin Umi Maktum tadi, tujuan dia datang kepada Nabi SAW. Dan bila Allah sebutkan ayat ketiga dan ayat keempat, bukan menunjukkan Allah tak tahu apa sebenarnya tujuan Abdullah bin Umi Maktum, kan? Cuma nak tunjukkan kepada perspektif Nabi itu sendiri, Nabi tak tahu apa yang ada dalam hati Abdullah bin Umi Maktum, kan? Jadi ada kemungkinan ini, kan? Ada kemungkinan dia datang untuk bersihkan hatinya, kan? Ada kemungkinan dia datang untuk mendapatkan peringatan yang boleh beri manfaat kepada dirinya, kan? Sedangkan yang lebih tahu hakikat sebenar dalam hati seorang itu adalah Allah SWT. Jadi kalau kita baca ayat ini, bukan menunjukkan bahawa Allah sendiri tak tahu apa niat sebenarnya Abdullah bin Maktum, tak.
Allah tahu, cuma nak tunjukkan perspektif kita ni ataupun manusia ni memang tidak boleh tahu apa yang ada dalam hati seorang. Jadi Allah bin Maktum tadi datang kepada Nabi, sepatutnya Nabi fikirkan tentang mungkin dia datang tadi untuk menyucikan hati dia atau mungkin untuk mendapatkan peringatan, yang mana peringatan yang boleh memberi manfaat pada dia. Jadi tindakan Nabi SAW itu sebenarnya tak benar kan, tak sepatutnya. Kerana pada hakikatnya Nabi tidak mengetahui tujuan Ibn Maktum datang kepada. Mungkin dengan tujuan untuk menyucikan atau mendapat pengajaran tadi. Sedangkan pembesar-pembesar Quraisy tadi yang diberikan tumpuan, mereka telah pun menolak dakwah Nabi disebabkan kesombongan mereka dengan hati mereka yang keras. Maka di sini Allah menunjukkan kemuliaan Ibn Maktum dengan mengangkat kedudukannya lebih tinggi berbanding pembesar-pembesar Quraisy tersebut. Sedangkan pembesar-pembesar Quraisy tadi mereka dipandang tinggi oleh masyarakat, kan? Kedudukan mereka, kuasa mereka, harta mereka, kan? Tetapi Abdullah bin Maktum tadi dia miskin, kemudian buta. Kan? Kalau orang tadi dia buta tapi dia kaya, mungkin lain sikit kedudukan dia. Ini dia miskin, kemudian buta, kan? Kemudian tak ada penolong lagi nak bawa dia ke sana ke sini, kan? Tetapi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih tinggi daripada mereka yang tadi kita nampak daripada pandangan manusia tu, mereka ni tinggi, mereka ni ada kedudukan mulia dan sebagainya, kan? Sebab tu kita tak boleh mudah menghukum seseorang, kan, hanya berdasarkan luaran. Ada kemungkinan orang yang tadi mungkin, contohlah kalau mungkin orang yang susah betul-betul, mungkin fakir, mungkin tak ada rumah, mungkin duduk bawah jembatan ke, wallahu a'lam, mungkin mereka di antara mereka tu ada yang lebih bertakwa daripada kita, kan? Jadi kita kena tahulah tentang kedudukan seorang tu di sisi manusia tak sama seperti mana kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Teguran ini tidak bertentangan dengan sifat para rasul yang maksum. Kerana Nabi tidak melawan perintah Allah. Dia tahu para rasul bersifat maksum, maknanya dipelihara daripada melakukan dosa. Jadi Nabi tidak melawan perintah Allah. Nabi tak lawan perintah Allah. Dekat sini Nabi punya strategi mungkin kurang tepat, kan? Sebab Nabi nakkan pengusaha-pengusaha Quraisy tadi beriman, kan? Dan Nabi fikir tak apalah, ni Abdullah bin Maktum dia dah beriman pun, kan? Pengusaha-pengusaha Quraisy ni yang belum beriman. Tetapi ijtihad Nabi tadi tu dia tak tepatlah, sebab tu Allah berikan teguran ni, kan? Jadi Nabi punya kesilapan pun dalam dakwah, kan? Bukan untuk kepentingan Nabi tetapi untuk dakwah, kan? Baik. Jadi apa yang Nabi lakukan tu bukan mengutamakan keduniaan daripada akhirat, kan? Tetapi berkaitan dengan dakwah. Baik, ayat yang ke-5 sampai ke-6, 5 dan 6. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang merasa keadaannya telah cukup, tidak berhajat lagi kepada ajaran Al-Quran, maka engkau bersungguh-sungguh melayaninya. Istaghna, ghani kalau bahasa Arab tu ghani maksudnya orang yang kaya. Kalau istaghna maksudnya orang yang merasa cukup. Kalau orang yang kaya itu pun merasa cukuplah, kan? Dia tak merasa perlu kepada sesuatu, kan? Jadi orang-orang yang merasa cukup yang tadi tu, kan, pengusaha-pengusaha Quraisy tadi, kemudian Allah katakan bahawa Nabi bersungguh-sungguh mengajak mereka ataupun menyampaikan mereka, kan, dakwah tersebut. Baik, jadi kat sini Allah dah mula sedikit sebutkan tentang sifat orang-orang pembesar-pembesar Quraisy tadi. Antaranya ialah Allah mulakan dengan istaghna. Mereka ni adalah orang-orang yang merasa cukup, kan? Mereka merasa cukup daripada ataupun tak perlu kepada panduan Al-Quran, tak perlu kepada nasihat daripada Nabi Muhammad SAW ataupun bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasa serba cukup dari sudut harta, kedudukan, kan, dan macam-macam lagi lah. Jadi tak perlu kepada hidayah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ayat yang ke-7, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma 'alaika alla yazzakka. Padahal engkau tidak bersalah kalau ia tidak mahu membersihkan dirinya dari keingkarannya. Sedangkan Nabi SAW tidak akan dihukum atau disiksa jika mereka ini tidak beriman kepada Allah SWT. Kerana tugas Nabi hanyalah menyampaikan, dan hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita ambil contoh antara Nabi dengan Abu Talib. Nabi sampaikan, Nabi berusaha sungguh-sungguh untuk mengajak Abu Talib beriman kepada Allah, tapi sampai ke akhir hayatnya tetap dia tidak menerima atau memeluk agama Islam. Kan? Jadi hidayah tadi adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kita apabila kita dah merasakan hidayah ini pun, kita jangan merasa cukup. Sebab tu kita bila kita lihat ini tentang orang-orang pembesar Quraisy, dan kita jangan ikut sifat mereka. Sifat mereka tadi merasa cukup. Kan? Jadi apabila kita dah mempunyai hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita jangan merasa cukup. Maksudnya apa? Kita jangan rasa macam confident lah. Kita ni dah di syurga. Kan? Tak, kita kena sentiasa minta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Baik, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Di sini Allah sebutkan lagi dua sifat tentang Abdullah bin Umi Maktum, iaitu dia bersungguh-sungguh. Tadi yang bersungguh-sungguh, amma man ja'aka yas'a wa amma man ja'aka yas'a, yang datang kepada engkau dalam keadaan bersungguh-sungguh, kan? Wa huwa yakhsha, dan dia itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dekat sini yang menariknya, yang mengatakan hati Abdullah bin Umi Maktum itu takut kepada Allah SWT bukan manusia. Kan? Tetapi kita lihat ada orang yang dia mengatakan seseorang ni, oh orang ni masya-Allah dia bertakwa kepada Allah. Kan? Kita yang ada manusia yang nak menetapkan, nak menentukan orang ni dia takwa kepada Allah ataupun tidak, orang ni dia wali ataupun tidak, sedangkan itu adalah urusan Allah SWT. Kan? Takwa itu adalah sesuatu yang tersembunyi dan tak boleh dilihat dengan mata kepala kita. Takwa bukan boleh kita ketahui daripada luaran, kan? Tetapi dekat sini Allah yang katakan bahawa Abdullah bin Maktum tadi orang yang yakhsha, yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, satu pengiktirafan yang besar. Bukan datang daripada Nabi, tapi datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Jadi sebab tu tadi kalau kita lihat pada ayat yang kedua, Allah katakan anja'ahul a'ma, bukan menghina Abdullah bin Maktum, seorang sahabat yang buta. Tetapi kalau kita lihat ayat seperti ini, Allah muliakan, kan? Allah memberikan satu pengiktirafan yang besar kepada Abdullah bin Maktum bahawa dia ni pertama dia ja'aka, datang bersungguh-sungguh kepada Nabi dalam yas'a. Pertama datang kepada Nabi, kemudian dia bersungguh-sungguh, kan? Bersungguh-sungguh. Kita bayangkan orang yang buta tadi di jalan, kan? Mungkin susah jalan, mungkin kemudian dia bersungguh-sungguh lah, dia tak putus asa sampai kepada Nabi, kan? Dan dia dalam keadaan orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belum tahu lagi. Kita kadang kita rasa kita takut pada Allah, kan? Tapi pengiktirafan daripada seseorang dan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita belum tentu dapat, kan? Itu bezanya lah. Baik. Jadi bagaimana pula mereka yang tidak buta, kan? Mereka orang-orang yang tidak buta, bagaimana mereka dalam menuntut ilmu? Adakah ja'aka, datang kepada guru, ataupun bersungguh-sungguh, kan? Ataupun mereka tadi bertakwa. Kadang-kadang ada orang dia belajar tetapi ketakwaan tak ada, kan? Itu datang kita nampak, kan? Kadang ada orang yang ketakwaan tak ada, maka adabnya tak adalah, kan? Bagaimana akan ada terlahirnya adab kalau takwa tadi langsung tidak ada, kan? Baik, dalam ayat ini menyebutkan juga bahawa Nabi tidak mempedulikan Ibn Umi Maktum dan berpaling daripadanya. Dalam ayat tadi Allah katakan fa anta anhu talaha, maka engkau berlingas-lingas melayaninya. Baik, lantaran itu Allah Taala memerintahkan agar tidak mengkhususkan peringatan buat seseorang atau golongan tertentu saja. Jangan hanya mengutamakan pembesar-pembesar Quraisy tadi. Baik, kemudian ayat yang ke-11. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalla innaha tadhkirah. Kataan kalla kita sering mungkin sering kita baca dalam Al-Quran, sering didapati dalam Al-Quran. Kalla ni dia boleh membawa dua maksud. Satu, kalau sekiranya sebelum kataan kalla ni ada ayat atau kenyataan yang perlu dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka maksudnya adalah sekali-kali tidak. Kan? Sekali-kali tidak. Kadang-kadang mereka sebutkan orang-orang musyrikin ke, kenyataan-kenyataan mereka yang perlu dibantah oleh Allah ataupun ditolak oleh Allah SWT, maka kalla dekat situ mengatakan atau bermaksud sekali-kali tidak, kan? Allah menafikan. Ataupun maksud lagi satu adalah jika sebelumnya tiada kenyataan seperti itu, kan, maka maknanya adalah haqqan. Haqqan maksudnya sungguh benar, kan? Contohnya dalam surah Alaq, dalam surah Al-Alaq dalam ayat ke-6 Allah SWT menyebutkan kalla innal insana la yatgha.
kan, bahawa sungguh benar bahawa manusia tu dia melakukan dia melampaui batas, jadi kalla dengan situ untuk menekankan, membenarkan, sungguh benar. Baik, kalla di sini, kalla innaha tazkirah. Kalla di sini boleh membawa dua maksud tersebut. Kan? Boleh membawa maksud sekali-kali jangan, maksudnya sekali-kali jangan diulangi perbuatan tersebut. Jadi Allah mengingatkan Nabi supaya jangan ulang perbuatan tersebut. Ingat, maknanya kita perlu ingat dekat sini bukan satu kesalahan yang besar, kan? Tapi kesalahan tadi yang kecil disebabkan ijtihad Nabi, kan? Dan kemudian dia masih lagi dalam lingkungan dakwah. Kemudian yang kedua mungkin membawa maksud sungguh benar, kan? Kalau itu mungkin membawa maksud haqqan, benar, sungguh benar bahawa Al-Quran adalah peringatan, kan? Innaha tazkirah, sungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Ha innaha, sungguhnya dia, ha tu dia balik kepada ayat-ayat Allah ataupun hidayah. Kalau kita belajar bahasa Arab, ha ni dia untuk muannas lah, kan? Jadi kalau Quran ni dia dia muzakkar, kan? Maksudnya kalau ha tadi dia balik kepada Quran, dia sepatutnya innahu, kan? Contohnya dalam surah Al-Qadar Allah katakan inna anzalnahu, hu tu dia balik kepada Al-Quran, kan? Dan dia menggunakan muzakkar. Muzakkar ni dia kira untuk kira saya nak kata dia untuk lelaki lah untuk dalam kategori lelaki. Ini dari sudut bahasa dari sudut bahasa. Tak boleh belajar bahasa Arab sikit muzakkar muannas, kan. Jadi kalau muannas dia kira feminin, kan, untuk kira yang dikira sebagai perempuan ataupun ada tanda-tanda perkataan tadi ada tanda-tanda yang menunjukkan dia dalam kategori perempuan. Contohnya kalau nama orang senanglah kita tahulah macam Fatimah ke Khadijah ke, kan. Tapi kalau kita kata contohnya Syamsun, matahari pun dia kategorikan sebagai muannas, kan. Wasyamsi waduhaha, contoh. Dan demi matahari dan waktu duhanya, kan. Allah tak gunakan waduhahu. Kalau waduhahu maknanya dia untuk lelaki, kan. Tapi waduhaha, duha tadi balik pada syams, matahari. Matahari dia masuk dalam kategori muannas. Kita kenal sikitlah muannas muzakkar, kan. Jadi dekat sini Allah sebutkan innaha, ha ni dia tidak balik kepada perkataan Al-Quran itu sendiri, tetapi dia balik kepada ayat-ayat Allah. Kalau kita sebut ayatullah, kan, ayat-ayat Allah, dia boleh kita gunakan kepada dhamir ha atau muannas, ataupun hidayatun, kan, pada tun belakang tu, hidayah itu merupakan muannas juga. Jadi innaha, ha tadi balik kepada hidayah ataupun ayat-ayat Allah, itu adalah merupakan tazkirah, peringatan. Ini kata ganti diri seperti huwa, hiya, dia, nya, kan, dia penting sebab kita nak tahu dia balik pada siapa, kan. Macam contoh dalam surah Qadar tadi, kan, saya sebutkan inna anzalnahu, sungguhnya kami yang menurunkannya, kan. Kalau kita tak tahu tu, kita tak tahu ni nya ni balik pada siapa, kan. Jadi nya tadi adalah balik kepada Al-Quran, sedangkan sebelum tu tak disebutkan perkataan Quran pun, kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kan. Baik, kalla innaha, sungguhnya ayat-ayat Allah itu ataupun hidayah Allah itu sebagai peringatan. Kemudian Allah SWT menyebutkan sifat Al-Quran ataupun peringatan itu dengan dua perkara. Itu ayat yang ke-12, Allah SWT menyebutkan faman syaa'a dzakarah. Maka oleh itu siapa yang berkehendak untuk mengambil pelajaran daripadanya, daripada hidayah tadi, atau memelihara hidayah tersebut, kan. Macam kitalah, kita nak pelihara hidayah ni ataupun tidak, kan. Iaitu memuliakan orang-orang fakir dan berpaling kepada ahli dunia, di mana Al-Quran itu telah berada di Lauhul Mahfuz. Yang mana kalau kita lihat kalau kita kaitkan dengan apa yang dikisahkan tadi tentang asbabun nuzul, adalah tentang memuliakan orang-orang yang fakir daripada golongan orang-orang yang beriman, dan kemudian berpaling atau mengutamakan orang-orang yang dipanggil sebagai ahli dunia daripada golongan fakir tadi. Jadi kalau siapa yang mengambil pengajaran daripada perkara tersebut, dia akan mendapat pengajaran lah. Dia akan dapat. Jadi kalau dia bukan hidayah tadi, kita tunggu. Kita perlu cari. Kalau cari pengajaran dia, maka kita akan dapat. Jadi nak cari pengajaran tadi, kita perlu faham tentang kisah tadi, kemudian kita ambil pengajarannya dan kemudian kita apply. Tapi kalau kita tunggu pengajaran tadi sampai pada kita, itu mungkin susah lah. Mungkin tak dapat pengajaran tersebut. Baik, ayat yang ke-13 sampai ayat ke-16. Firman Allah Subhanahu wa taala, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah.
Tadi Allah dah mulakan sebutkan tentang Al-Quran tadi. Kemudian Allah sebutkan lagi lah, dalam ayat ke-12 Allah sebutkan tentang Al-Quran tu lagi. Kemudian ayat yang ke-13, 14 dan 15 dan juga 16 kasihnya ada penyebutan tentang Al-Quran dan juga para malaikat. Jadi ayat yang ke-12 Allah katakan maka sesiapa yang mahukan, baik. Ayat yang ke-13 yang ke-13. Ayat-ayat suci itu tersimpan dalam naskah-naskah yang dimuliakan fi suhufim mukarramah. Yang tinggi darajatnya lagi suci dari segala gangguan. Terpelihara di tangan malaikat-malaikat yang menyalinnya dari Lauhul Mahfuz. Malaikat-malaikat yang mulia lagi yang berbakti. Ayat yang ke-13 tadi, kan? Ayat yang ke-13 fi suhufim mukarramah, maksudnya di Lauhul Mahfuz atau kitab-kitab suci yang terdahulu. Al-Quran ni dia pada asalnya di Lauhul Mahfuz. Kita tahu Al-Quran diturunkan kepada Nabi selama 23 tahun, kan, secara beransuran sedikit demi sedikit. Tetapi sebelum diturunkan itu pun Al-Quran telah termaktub di Lauhul Mahfuz sebelum terciptanya manusia, bumi dan sebagainya, kan. Al-Quran tadi dah ada di Lauhul Mahfuz 30 juz, kan. Jadi kemudian diturunkan ke langit dunia sekaligus 30 juz dan kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit selama 23 tahun yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam atau melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dekat sini Allah sebutkan bahawa Al-Quran tadi berada di Lauhul Mahfuz dalam keadaan terjaga. Kan, fi suhufin mukarramah. Dia berada di Lauhul Mahfuz dan dia mulia, kan, tidak, dan kemudian dia suci, ya. Dan kemudian ayat yang ke-14 tadi Allah sebutkan marfu'atin mutahharah, kan. Ada yang mengatakan maksud marfu'atin mutahharah ni maksudnya dari sudut maknawi bahawa Al-Quran itu dia suci, bersih, kan. Ada yang menerangkan bahawa ayat ini membawa maksud makna hakiki, iaitu Al-Quran itu ditinggikan oleh para malaikat. Kan, sebab tu kita tak boleh meletak Al-Quran dekat tempat sebarangan lah, maknanya tempat lantai ke, kan, kita tak boleh letakkan tu, kita tinggikan Al-Quran. Baik, tapi kita perlukan dua-dua ni. Bukan hanya kita setakat tinggikan Al-Quran dari sudut hakiki, maksudnya kita letakkan Al-Quran tadi pada tempat-tempat tinggi, kan? Mungkin dekat rumah kita letak atas almari, kemudian tak baca, itu tak betul. Kita kena dua-dua. Kan? Kita jangan simpan kat almari sampai dah berabuk, kan? Itu tak mulia, kan? Jadi kita kena baca, kita kena mendekati Al-Quran, kan? Jadi kemudian pada masa yang sama jangan meletakkan Al-Quran tadi pada tempat yang tak sesuai atau tempat yang dilarang. Kemudian bi'aidi safarah, kan? Bi'aidi safarah, yang mana Al-Quran tadi dibawa oleh para malaikat, dibawa oleh para duta, duta. Jadi kalau kita tahu duta ni dia ada peranan yang besar, kan. Safarah ataupun daripada perkataan sifarah. Sifarah tu kira kalau kita dekat Middle East sebagai contoh, kan, embassy dipanggil sebagai safarah. Safarah tu kira kedutaan. Kedutaan ni penting, kan, sebab dia yang menyambungkan antara dua negara tadi, kan. Jadi begitu juga para malaikat tadi yang menyambungkan di antara Khaliq dan juga manusia tadi, iaitu makhluk, kan. Jadi para malaikat tadi mempunyai kedudukan ataupun peranan yang besar. Dan kemudian Allah sebutkan kiramin bararah, mereka itu mulia dan lagi berbakti. Dan dalam ayat lain Allah katakan bahawa malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak melakukan maksiat kepada Allah Taala. Maknanya mereka tidak melawan perintah Allah, kan? Apa-apa yang diperintahkan kepada Allah, apa-apa yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah, mereka tidak melanggar perintah tersebut dan mereka melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah SWT atau diperintahkan kepada mereka. Baik. Jadi itu Allah sebutkan tentang malaikat. Tadi Allah sebutkan tentang Al-Quran, kemudian Allah sebutkan tentang para malaikat tadi yang mengangkat Al-Quran atau menyampaikan Al-Quran kepada Nabi, kan. Kiramin bararah. Kemudian ayat ke-17 firman Allah Subhanahu wa taala, "Qutilal insanu ma akfar." Binasalah hendaknya manusia yang ingkar itu betapa besar kekufurannya. Baik, ada sebab turun ayat ni atau ayat ke-17. Ibn Munzir meriwayatkan dari Ikrimah tentang firman Allah SWT ayat 17 dalam surah Abasa ini, kan, iaitu qul lil insanu ma akfara, bahawa ayat ini turun pada Utbah bin Abi Lahab ketika dia berkata saya telah kafir pada Tuhan bintang-bintang. Baik, kita cuba kenal sikitlah tentang Utbah bin Abi Lahab ni. Kita kenal Abu Lahab.
Kan, kita tahu dia ada surah yang special untuk dia, kan, Abu Lahab. Baik, Utbah bin Abi Lahab, dia merupakan sepupu Nabi, kan? Sebab Abu Lahab merupakan pakcik Nabi dan Utbah dia merupakan sepupu Nabi. Baik, ini bukan Utbah yang tadi ya. Ini Utbah bin Abi Lahab. Utbah bin Abi Lahab ni dia merupakan sepupu Nabi yang pertama. Sepupu Nabi yang pertama, dan dia pernah bernikah dengan Ruqayyah. Ruqayyah siapa? Anak keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berumur 8 tahun. Dan kita perlu faham pada waktu tu satu perkara yang biasa bernikah pada umur yang kecil. Tapi pernikahan tadi dia dikira sebagai satu ikatan, kan? Mereka belum bersatu lagi, jadi dia sebagai satu ikatan. Kemudian apabila turun surah Al-Masad, surah Al-Lahab, kan? Cerita tentang Abu Lahab, kan? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kita bayangkan ni Nabi, anaknya Ruqayyah, kan, yang itu Nabi merupakan bapa mentua kepada siapa ni, Utbah, kan. Jadi kemudian Utbah ni bapaknya Allah turunkan ayat menyebutkan tentang celakalah Abu Lahab. Kan. Jangan tak marah Abu Lahab ni, kan. Jadi Abu Lahab ni dia berusaha untuk memutuskan hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Kan. Kemudian Utbah dia diberikan tawaran untuk menikahi sesiapa sahaja jika dia melepaskan Ruqayyah. Yang pada itu Ruqayyah berumur 12 tahun. Jadi kemudian Abu Lahab pun dia menegaskan dengan Utbah, kalau sekiranya Utbah dia tak lepaskan, kan, dia maksudnya tak nak ceraikan, maka Abu Lahab tak nak berbual dengan dia. Kan, tak nak berbual dengan dia. Kemudian Utbah ni dia letakkan syarat lah, dia hanya boleh pilih wanita daripada golongan Sa'id bin Al-As bin Umayyah. Kemudian dia diceraikan. Tapi akhirnya Utbah ini dia memeluk agama Islam. Akhirnya dia memeluk agama Islam setelah pembukaan Mekah. Lambat sikit lah. Lambat pembukaan Mekah, dah kena hujung-hujung ni, kan. Tapi akhirnya dia memeluk agama Islam. Baik. Dalam kataan tadi ada kutila. Kutila ni maksudnya binasalah. Binasalah. Kalau ucapan tadi datang daripada manusia, kebinasaan tadi dia belum tentu. Tetapi bila datang daripada Allah SWT, maka perkataan tadi adalah, ataupun kebinasaan tadi adalah sesuatu yang pasti. Kan? Sesuatu yang pasti. Jadi mereka ini akan binasa atau mereka ini akan disiksa. Baik. Dalam ayat tadi ada perkataan ma. Dan dalam Quran ada banyak ma. Kan? Cuma ma tadi mempunyai makna yang berbagai. Kan? Jadi dalam kalau kita lihat dalam ayat ini, dia mungkin boleh bermaksud ma ta'ajubiyah. Ma ta'ajubiyah membawa maksud sifat berasa ta'ajub, kan, merasa pelik, kan. Jadi kalau ma tadi membawa maksud ma at-ta'ajubiyah, kan, jadi maknanya kita boleh katakan betapa kufurnya manusia terhadap Allah SWT, kan, betapa kufurnya manusia terhadap Allah SWT. Jadi ma akfarah, kan, betapa kufurnya manusia kepada Allah SWT. Ataupun ma tadi membawa maksud ma istifhamiyah. Ma istifhamiyah maksudnya apa yang menyebabkan dia kufur, ataupun apa yang menyebabkan manusia itu kufur kepada Allah SWT. Ma istifhamiyah ni maksudnya ma yang biasalah kita tanya pada orang, kan. Kita siapa yang dah pernah belajar bahasa Arab sikit, kan, kita tanya mas muka, kan, siapa nama awak, tu ma istifham, kan. Nah, dia bukan ma ta'ajub. Kan, dia kata betapa peliknya nama engkau. Itu lain, kan. Tapi tanya mas muka, siapa nama awak, kan. Jadi dia dua-dua ni dia boleh diertikan dalam ayat tersebut. Jadi mungkin kalau kita lihat dalam ayat tadi Allah menggunakan perkataan insan, kan? Allah menggunakan perkataan insan, qutilal insan, seperti mana saya sebutkan sebelum ni, insan dia daripada perkataan nisyan, lupa. Jadi mungkin manusia tu lupa. Adakah kerana dia lupa sebab tu dia mengkufuri nikmat-nikmat Allah SWT, kan, ataupun dia ni memang tak diingatkan, tetapi hakikatnya mereka ni telah diingatkan tetapi mereka menolak. Dia beza dengan orang yang memang tidak pernah diingatkan. Baik, ayat ke-18 sampai ke-19. Firman Allah SWT, min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Tidakkah ia memikirkan dari apakah ia diciptakan oleh Allah, dari air mani diciptakannya serta dilengkapkan keadaannya dengan persediaan untuk bertanggungjawab. Maka Allah ingatkan tentang manusia tadi,
yang tadi lupa kan, ataupun tak tahulah pura-pura lupa ke ataupun memang tak nak ambil peringatan kan, Allah ingatkan mereka asal usul mereka bahawa mereka tadi yang istaghna kan, yang merasa cukup dengan kekayaan mereka, dengan apa ni kedudukan mereka semua, mereka semua ni adalah asal usulnya daripada setitis air mani yang hina, yang kemudiannya diciptakan oleh Allah SWT dan kemudian diletakkan ketentuan-ketentuan kan. Yang mana bukan usaha manusia yang menumbuhkan ataupun yang menumbuhkan proses ataupun fasa-fasa yang dilalui dalam ketika kita di dalam kandungan tu kan. Allah yang membesarkan kan. Jadi khalaqahu, Allah yang telah menciptakan manusia tadi, kemudian faqaddarahu, dan kemudian Allah letakkan ketentuan-ketentuan kan. Ketentuan tadi maksudnya semua kan, kadar kita dapat melihat, mendengar, merasa kan, mempunyai ilmu pengetahuan dan sebagainya, semuanya adalah merupakan ketentuan daripada Allah SWT. Begitu juga tentang rezekinya kan, semuanya adalah merupakan ketentuan Allah tadi. Seperti mana dalam firman Allah SWT dalam surah At-Tariq ayat yang kelima, Allah katakan falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia itu melihat daripada apa dia diciptakan kan. Jadi kita perlu fikirkan, dan kita dah tahulah mungkin kita daripada mana, tapi kita perlu ingat asal usul kita supaya susah nak timbul perasaan sombong kan. Jadi apabila kita tahu semua manusia tadi berasal daripada asal yang sama kan, maka kenapa kita nak merasa lebih daripada orang lain kan? Begitu juga dalam surah Mursalat ayat yang ke-20, firman Allah SWT, alam nakhluqkum mimma immahin, bukankah kami yang telah menciptakan kamu daripada air yang hina kan. Air mani tadi itu memang merupakan air yang hina, yang kotor kan. Kalau ada di pakaian kita, kita akan bersihkan kan. Jadi manusia tadi asal usulnya daripada sesuatu yang hina kan. Tetapi mengapa bila dia dah tadi mempunyai kedudukan dan dia merasa dia mulia ya, sedangkan di sisi Allah Taala dia bahkan tidak dimuliakan kan. Jadi itu balik pada ayat tadi lah, ma akfara, maknanya merasa takjub kan, merasa pelik kan, kenapa mereka tadi mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, antara yang telah ditentukan tadilah, kalau kita balik pada ayat tadi, khalaqahu faqaddara, itu tadi yang saya dah sebutkan, antara yang telah ditentukan oleh Allah SWT adalah nikmat-nikmat yang banyak. Baik, kemudian ayat yang ke-20 Allah katakan tsummas sabila yassara. Jadi dekat sini terjemahan dulu kemudian jalan baik ataupun jahat dimudahkan Tuhan kepadanya untuk menimbang dan mengambil mana satu yang ia pilih. Dalam ayat ini tsummas sabila yassara, dia boleh bermaksud kiasan, iaitu keluarnya manusia dari kandungan ibunya. Itu bermaksud, itu kita panggil dia maksud bentuk kiasan majaz kiasan, atau memudahkan baginya jalan untuk menghasilkan kebaikan dan kejahatan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Balad ayat 10 kan, wa hadaina hun najdain, dan kami tunjukkan pada manusia itu dua jalan kan. Jadi manusia tadi dia boleh pilih sebenarnya. Baik, begitu juga dalam surah Al-Insan ayat 3 Allah SWT sebutkan inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami yang telah memberikan yang telah memberikan petunjuk kepada manusia ataupun memberikan jalan kepada manusia kan, supaya dia memilih sama ada dia menjadi seorang hamba yang bersyukur ataupun dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lihat dalam Quran ada banyak huruf Allah menggunakan wa ataupun fa ataupun thumma kan. Wa maksudnya dan, fa maksudnya maka, thumma maksudnya kemudian kan. Kalau wa ni pun ada macam-macam makna, macam ma tadi kan. Tapi kalau kita kata wa maksudnya dan, yang menunjukkan dia bersama kan, itu wa lah ya. Kalau kita kata dakhala Khalidun wa Umar ila al-bait kan, Khalid dan Umar masuk ke rumah kan. Dua-dua ni mungkin dia masuk sama-sama kan, masuk bersama kan. Tapi kalau fa membawa maksud dia ada dia yang kedua tu menyusul kemudian kan, dia menyusul kemudian, satu dah masuk kemudian yang kedua dia menyusul kemudian kan. Cuma gapnya tidak begitu jauh kan, jarak antara yang pertama dan yang kedua tadi tidak begitu jauh. Tetapi summa
kan, dia ada penyusulan tadi, tetapi ada jarak yang jauh, kan, ada jarak yang jauh. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah sebutkan tsummas sabila yassar. Jadi kalau kita lihat pada penafsiran yang pertama tadi, yang untuk kiasan bahawa keluarnya manusia daripada kandungan ibunya ataupun bila dia lahir, kan tadi mula daripada min nutfatin khalaqah, daripada setitik air mani tadi, kemudian sampailah apabila dia dilahirkan, itu mengambil masa yang biasanya kita tahu sebagai 9 bulan. Kan, jadi summa digunakan dekat situ, kan, menunjukkan kemudian, maknanya 9 tahun kemudian, 9 tahun dah 9 bulan kemudian dia lahir, itu summa. Baik, maka dalam ayat tersebut, istilah yang mungkin boleh kita lihat daripada satu sudut makna yang tadi bentuk majaz, untuk kiasan tadi, maknanya dia dimudahkan dilahirkan oleh ibunya. Baik, ayat yang ke-21 dan juga ayat yang ke-22, firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma amatahu fa akbarah, tsumma idza syaa'a ansyarah." Kemudian dimatikannya, lalu diperintahkan supaya ia dikuburkan. Kemudian apabila Allah kehendaki dibangkitkannya hidup semula. Jadi yang mematikan kat sini, ayat ini pendek, kan? Ayat ini pendek tetapi membawa makna yang besar. Kan? Allah katakan thumma amatahu. Itu sama juga Allah menggunakan perkataan thumma. Kan? Allah menggunakan perkataan thumma, maknanya setelah dia lahir, mungkin setelah berapa puluh tahun, kan, dah lama, kemudian Allah yang matikan dia. Thumma amatahu. Allah yang matikan. Bukan makhluk, bukan manusia, bukan penyakit, kan, bukan binatang, bukan apa-apalah, kan? Tetapi yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma amatahu, Allah yang matikan dia. Kan? Dekat sini mempunyai makna yang besar. Kadang-kadang kita merasakan orang ni sakit, orang ni mati atau meninggal disebabkan sakit ni, sakit tu. Kan? Tapi sakit tadi hanya sebagai sebab. Hakikat sebenar, kalau dia tak mengidapi penyakit tersebut, dia akan meninggal juga. Kan? Itu hakikat sebenar. Jadi kita kena ingat, summa amatahu fa akbar. Allah yang matikan seseorang walaupun orang itu dalam keadaan sihat, dia tidak mempunyai penyakit apa-apa. Kan? Baik, summa amatahu fa akbar. Dan kemudian Allah yang menjadikan manusia tadi kebiasaannya ataupun kebiasaan manusia tadi, apabila seorang tadi mati maka dikebumikan. Kan? Ini satu sistem yang kira fitrah manusia yang sejak daripada manusia yang pertama, iaitu Nabi Adam AS. Allah telah mengajarkan manusia yang mana apabila manusia tadi meninggal, dikuburkan. Kan? Itu merupakan satu kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia berbanding dengan makhluk yang lain. Kalau binatang, dia tak ada tu. Kita tahu tentang kisah Habil dan Qabil, kan? Habil dan Qabil bergaduh, kemudian Qabil bunuh Habil, kemudian dia tak tahu apa nak buat dengan mayat si Habil, kemudian Allah putuskan dua burung gagak, kan? Dua-duanya bergaduh, satu mati, kemudian dia timbus yang lagi satu, kan? Untuk memberikan pelajaran kepada Qabil, kan? Tapi itu je burung gagak pada waktu tu je. Dia bukan lepas tu semua keturunan burung gagak ni bila dia mati dia tanam. Kita tak nampak tu. Kita tak nampak burung gagak, bila nampak burung gagak lain mati kemudian dia ambil, kemudian dia kebumikan. Tak ada. Kan? Itu hanya Allah utuskan untuk memberi pengajaran kepada atau mengajarkan kepada Qabil, kan? Tetapi manusia meneruskan. Kan? Meneruskan tu bukan hanya untuk orang yang beriman, sebenarnya untuk orang-orang yang tidak beriman pada Allah pun, kan? Pengebumian tadi adalah merupakan sesuatu yang mulia, kan? Jadi kalau kalau kita bandingkan dengan haiwan, haiwan tadi dia tidak ada proses tersebut, tak ada sistem tersebut, kan? Jadi fa akhbara, dan dari sudut lain kita boleh lihat bahawa ayat ini seolah-olah merintahkan kita supaya segerakan pengurusan jenazah. Jangan ditunda-tunda, ataupun dilambatkan dengan tanpa sebab yang munasabah. Kemudian Allah katakan tsumma idza syaa'a ansyara, kemudian apabila Allah kehendaki dibangkitkannya, dihidupkan balik manusia itu, hari kebangkitan. Dan hari kebangkitan itu adalah merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-23, kalla lamma yaqdi ma amarah. Janganlah hendaknya ia kufur, ingkar lagi. Maknanya dikala sekali-kali janganlah.
Dan sekali-kali janganlah dia kufur atau ingkar pada Allah sebenarnya ia belum menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Setiap manusia tidak akan terlepas daripada melakukan kesalahan. Kan? Tak ada orang yang boleh terlepas daripada kesalahan. Jadi manusia tadi sepatutnya dia berusaha untuk mensucikan diri kerana dia tidak akan terlepas daripada kesalahan. Kan? Tetapi binasalah bagi mereka yang melakukan sebaliknya, yang dia berusaha untuk melakukan kesalahan sedangkan kalau dia tak lakukan kesalahan tadi dengan bersungguh-sungguh pun dia tetap akan dapat kesalahan. Jadi sepatutnya kita ke arah yang lain, kan? Jadi itu kalau kadang ada orang dia meletakkan fitrah pada tempat yang salah. Fitrah manusia tadi dia memang selalu melakukan kesalahan dan sepatutnya dia berusaha berterusan untuk mensucikan, kan? Bukan untuk menambahkan kesalahan-kesalahannya. Baik, ayat yang ke-24 firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Dan maka hendaklah manusia itu melihat dan memikirkan kepada makanannya, bagaimana kami iaitu Allah menguruskan makanannya. Hendaklah manusia itu merhatikan makanannya kerana dalam makanan tadi terdapat banyak nikmat. Mungkin nikmat pemakanan itu sendiri secara zat makanan itu sendiri, dan kemudian ada manusia daripada pemakanan tadi mendapat keperluan hidup daripadanya, bekerja, kan, mendapat pendapatan, dapat menjual makanan dan sebagainya, kan. Kalau kita cakap tentang ambillah nasi biryani je lah, kan, nasi biryani itu ada macam-macam dekat dalam, kan. Dia terhidang di depan kita nampak macam mudah, kan, tetapi proses kalau kita lihat daripada mula, kan, daripada mula mana datangnya beras, kan, siapa yang bekerja untuk menuai beras dan sebagainya, kan, kemudian dia punya daging dan sebagainya, kan. Jadi memerlukan banyak usaha, membabitkan ramai orang, kan, dan kemudian ramai yang dapat bekerja dan seterusnya. Jadi banyak manusia mendapat nikmat daripada pemakanan tadi. Itu sebagai contohlah, sebagai contoh. Jadi perumpamaan yang diberikan oleh Allah SWT ini adalah satu perumpamaan yang sangat sempurna. Kerana setiap hari manusia dia tidak terlepas daripada memikirkan tentang pemakanan. Kan? Setiap hari dia akan fikirkan. Kalau tak adalah orang yang tak fikirkan, dia mesti akan fikirkan juga, kan? Dia akan fikirkan dia tahu nak makan apa, kan? Ataupun mungkin ada orang dia nak cari makan apa hari ini dan sebagainya. So semuanya kembali kepada pemakanan tadi. Jadi Allah sebutkan dia punya hasil dulu. Kan? Penghujungnya itu falyanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaklah manusia memikirkan tentang pemakanannya yang dapat dia lihat di hadapan matanya. Kemudian Allah sebutkan puncanya, anna sababnal ma'a sabba. Kan? Sesungguhnya kami, iaitu Allah yang telah mencurahkan hujan dengan curahan yang menakjubkan, iaitu turunnya hujan, kan? Bayangkan kalau sekiranya kemarau berlaku, kan? Maka semua proses tadi, kan, dia punya chain tadi tu semua akan hilang secara perlahan-lahan, kan, apabila hujan tidak turun. Tidak turun. Dia bukan bila hujan tak turunnya terus tak ada makanan, tetapi proses tadi dia akan hilang, kan, perlahan-lahan dia akan hilang, kan. Baik. Anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian selepas diturunkan hujan, Allah yang tumbuhkan. Kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian. Baik, insyiqaq, syaqqa maksudnya belahan, kan? Insyiqaq dia membawa maksud membelah sesuatu yang keras. Bumi itu keras, kan? Bumi itu keras. Tapi bagaimana sebuah biji yang kecil kemudian tertanam di dalam tanah tadi, tanah yang keras, dia boleh mengeluarkan tumbuhan yang pada ketika itu tumbuhan tadi dia kira lemah, kan? Belum jadi kita belum kata tentang pokok, dia punya batang pokok yang besar itu dah kuat, tapi dia mula daripada satu tumbuhan yang sangat lemah, kan, tetapi dia dapat membelah bumi tadi yang keras, kan. Jadi siapa yang jadikan benda tadi perkara itu boleh berlaku? Adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan kat sini summa syaqaqnal arda syaqqa. Kat sini pun sama Allah menggunakan summa, ya. Baik. Kemudian fa'ambatna fiha habba. Lalu kami ayat ke-27, Tadi ayat 26, kemudian kami belah-belahkan bumi dengan belahan yang sesuai dengan tumbuh-tumbuhan. Kemudian ayat ke-27, lalu kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian. Fa'ambatna fiha habba, kan. Wa 'inaban wa qadba, dan juga buah anggur serta sayur-sayuran.
wa zaitunan wa nakhla, dan zaitun serta pohon-pohon kurma, wa hadaiqa ghulba, dan taman-taman yang menghijau subur, wa fakihatan wa abba, dan berbagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput. Baik, semua tadi itu yang Allah sebutkan tadi daripada ayat 27 sampai ke 31, semua itu adalah merupakan mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua itu adalah untuk kamu manusia, kan, sebagai satu nikmat bagi kamu, kan, yang membuatkan kamu merasa cukup dengan semua nikmat-nikmat tadi, dan juga untuk binatang ternakan kamu, kan. Kalau tak ada binatang ini, terutama sekali bagi orang-orang Arab pada waktu itu, kan, kerana binatang ternakan mereka itu sangat penting dalam kehidupan mereka. Mereka mendapatkan susu daripada binatang ternak tu, mereka mendapatkan daging, mereka mendapatkan manfaat daripada kulitnya, kan. Mereka jadikan tunggangan dan macam-macam lagi, kan. Jadi binatang ternakan tadi bukan hanya kambing, tapi termasuk dengan unta dan sebagainya. Baik, mata'an lakum wa li'an'amikum. Kemudian ayat yang ke-33, firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah. Apabila ataupun kemudian ingatlah keadaan yang berlaku, iaitu apabila datang suara jeritan yang sangat dahsyat ataupun suara yang memekakkan. Ianya disifatkan secara majaz ataupun kiasan, kerana manusia dia akan terpukul dengan suara tersebut. Begitu kuat. Tapi ia juga adalah merupakan salah satu daripada nama kiamat, atau dipanggil sebagai al-qari'ah ataupun at-tammatul kubra. As-sakh, kan, as-sakhah tadi, as-sakh dia berarti pukulan, contohnya besi dengan besi. Kita ambil besi dengan besi, bila dipukul tu dia mengeluarkan satu suara yang kuat, yang berdesing, kalau kita kata, begitu kuat. Baik. Dalam ayat ini ianya bermaksud tiupan sangkala yang kedua, yang kemudiannya yang bersamanya berlaku hari kebangkitan. Baik, kemudian ayat ke-34 sampai ke-37. Firman Allah SWT, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu mereka yang dekat, pada kita ambil makna dua, terjemahan dua. Pada hari seseorang itu lari dari saudaranya dan ibunya serta bapanya dan isterinya serta anak-anaknya, kerana tiap-tiap seorang dari mereka pada hari itu ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikannya sibuk dengan hal dirinya saja. Jadi pada hari tersebut, mereka yang dekat seperti saudara, kakak dan ibu, ayah, isteri dan anak-anak sebagainya, semuanya akan menjauhkan diri daripada seseorang yang lain. Mungkin disebabkan kerana takut kalau ada tuntutan yang dilakukan atau atas tanggungjawab yang tidak dilaksanakan ketika di dunia. Contoh kita dengan pasangan, contoh mungkin dekat dunia semua okey, kan. Tapi takut-takut kalau dekat akhirat tu manusia tadi menjadi lain, berubah, kan. Sebab bila nampak keadaan, contohlah kalau seorang tadi dia tidak mendidik isterinya dengan baik, kan, dia tidak menegur, kan. Jadi kemudian mungkin bila di akhirat, isterinya mungkin dah fikir tentang dia punya keadaan dia, kan. Mungkin dia akan cari suami yang mana nak menuntut, kan, kerana di dunia dia tidak membimbing isterinya ke jalan yang betul, kan. Nak tegur, kan, perkara yang contohlah nak suruh solat, nak suruh ni, nak suruh tu, tapi sayanglah nanti dia marah, kecil hati, kan. Maka akhirnya di akhirat, kalau dekat dunia mungkin dia kata tak apa, it's okay, kan, tak tegur pun tak apa. Tapi dekat akhirat, kalau ada yang dia boleh tarik, dia tariklah, kan. Dia tuntut, kan. Jadi ada orang dia lari mungkin disebabkan tu, kan, tuntutan yang akan dilakukan disebabkan tanggungjawab yang tidak dilaksanakan di dunia. Mungkin juga disebabkan masing-masing memikirkan keadaan masing-masing, kerana terlalu takut dengan keadaan masing-masing, semua kira nafsi-nafsi, mementingkan keadaan masing-masing. Kerana mungkin ada di antara mereka ni di dunia, mereka menjadi pelindung, kan. Contohnya kalau kita lihat dalam surah Dukhan ayat 41, firman Allah SWT, yauma la yughni maulan am maulin syai'an wa lahum yunsarun. Pada hari itu seorang teman ataupun sahabat karib tidak dapat memberikan sebarang perlindungan kepada seorang sahabat ataupun sebagainya. Mereka ini tidak diberikan pertolongan untuk menghapuskan azab. Tak ada pertolongan. Maknanya kalau dekat dunia ada, mungkin ada orang yang boleh tolong, mungkin ada lawyer ke, mungkin bapa boleh tolong ke, mak boleh tolong ke,
kan, dan sebagainya, tapi di akhirat tak ada seorang pun yang boleh bantu kita ataupun tolong kita, kan. Maka itulah, maka oleh itu kita kena sentiasa apa, mohon atau menjadikan Allah sebagai pelindung kita, kan. Baik, ayat 38 sampai ke 39. Yang kita tahu yang mana dalam ketika di padang mahsyar tu manusia seperti mana Nabi sebutkan bahawa manusia dalam keadaan yang tidak berpakaian, kan. Sehingga kan Aisyah radhiyallahu anha dia bertanya kepada Nabi, adakah semua orang dapat melihat atau saling melihat aurat sesuatu antara satu sama yang lain, kan. Kerana dia wanita dia mungkin lebih concern tentang masalah ni, kan. Tetapi Nabi menjawab, kan, setiap orang daripada mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan, ataupun alangkah sibuknya dirinya pada hari itu daripada untuk sekadar melihat. Terlalu sibuk, kan, terlalu risau tentang keadaan sendiri sampai tak ada masa pun nak pergi tengok keadaan orang lain, tak berpakaian dan sebagainya. Dan itu berlaku lama, kan, selama 50,000 tahun, untuk memulakan proses hari akhirat tersebut. Kemudian ayat ke-38, firman Allah SWT, wujuh yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah. Kemudian Allah sebutkan tentang golongan yang pertama, iaitu muka orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri, tertawa lagi bersukaria, kan. Orang kalau dah happy sangat dia akan sampai tertawa, kan. Kalau dalam dunia biasa kita nampak orang yang tak beriman lah kadang-kadang, orang yang mungkin contohlah menang loteri ke apa ke, sampai tahu besarlah dia, kan, happy sangat. Itu dekat dunia. Tapi kita dekat dunia ni kita jangan terlalu banyak ketawa. Jadi kita perlu apa, kalau kita menangis untuk akhirat kita tak apalah, kan? Tapi jangan terlalu banyak ketawa. Baik, wujuh yauma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah. Kemudian Allah sebutkan golongan yang kedua, wa wujuh yauma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara. Dan golongan yang kedua iaitu mereka ataupun orang-orang yang ingkar pada hari itu penuh dengan debu muka mereka, diliputi oleh awan hitam legam dan gelap gelita. Mereka itu ialah orang-orang yang kafir dan yang durhaka. Baik, ada pula golongan yang binasa, yang mana wajah mereka ditutupi dengan debu, dipenuhi dengan kesedihan, merasa hina dan susah sehingga menjadi gelap dan hitam wajah mereka, kan. Ada dalam ayat lain Allah menyebutkan yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, kan, pada hari yang ada wajah yang menjadi putih, ada wajah yang menjadi hitam. Kemudian perkataan al-kafarah dekat sini dan juga al-fajarah, dia bukan makna yang sama. Tapi al-kafarah dia membawa maksud pengingkaran yang berkaitan dengan keyakinan, kan, ataupun akidah. Kalau kafarah tu dia atau pengingkaran terhadap perkara yang berkaitan dengan keyakinan, contohnya tidak percaya dengan hari kebangkitan, tidak percaya dengan Allah SWT, dengan keesaan Allah SWT, ataupun melakukan syirik dan sebagainya, itu kira kafarah, kan. Tapi fajar, pengingkaran berkaitan dengan maksiat, kan. Contohnya orang yang melakukan zina, yang melakukan riba dan perkara-perkara lain, kan, ini dipanggil sebagai fajarah ataupun fujar. Nanti kita lihat dalam surah lain ada menyebutkan innal fujar, kan, orang-orang yang melakukan kederhakaan kepada Allah SWT, ya. Baik, jadi alhamdulillah itu tentang surah Abasa secara ringkas. Yalah, tetap ringkas jugalah, walaupun saya rasa panjang juga tu, kan, tapi rasanya ringkaslah. Baik, saya mungkin nak sentuh sikit, saya mungkin ambil 5 minit untuk jawab dua soalan. Satu tentang soalan seseorang tu bila menghadapi kematian, ada 100 hari sebelumnya dia akan nampak tanda-tanda, kan. Wallahu a'lam, saya tak tahu, saya belum ada pengalaman tu. Dia berbeza-beza, kita tak tahu, kan. Kadang-kadang ada nampak tanda-tanda yang sama, kadang-kadang tak ada tanda-tanda tu tapi orang tu meninggal juga, kan. Jadi sesuatu yang gaib, senang kata ajal tu perkara yang gaib yang tidak, kalau dia senang konsep dia macam ini, sesuatu yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada seorang pun yang boleh buka rahsia tersebut. Tak ada orang yang boleh buka rahsia. Kalau Allah dah rahsiakan ajal kita, tak ada satu makhluk pun yang boleh membuka rahsia tersebut, kan. Begitu juga kita punya kalau kita cakap tentang rahsia
hari-hari akhirat kan, bila berlakunya kiamat. Tak ada orang yang boleh tentukan bila berlakunya kiamat kan. Walaupun dia kata mungkin tahun ni ke, tahun tu ke dan sebagainya ke, dia takkan boleh buka rahsia itu. Itu konsep dia kan. Jadi kalau kita cakap tentang ajal merupakan di antara rahsia Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi kalau ada perkiraan macam itu, kita nampak tanda ni, okey, kita countdown lah, lagi 100 hari orang ni akan meninggal. Tapi dia tak macam itu kan. Kalau macam itu maknanya kita dah buka rahsia tu kan. Kita tak boleh hack tak boleh hack rahsia Allah ni, kita tak boleh kan. Baik, kedua, terdapat 4 bahagian dalam surah Abasa. Bahagian satu, teguran lembut Allah Taala tentang strategi dakwah Islam. Bahagian 2, Al-Quran sebagai peringatan dan pengajaran. Bahagian 3, ciptaan manusia dan makanan sebagai boleh. Ini bukan soalan, ini kira merumuskan. Jadi dalam surah Abasa ni kita boleh nampak ada beberapa bahagian yang disebutkan dalam surah ni. Tapi walaupun ada berbeza ataupun ada beberapa bahagian, kadang-kadang dalam surah yang tak panjang seperti ini, dia tetap berkait. Dia berkait. Susunan tadi diletakkan dengan susunan yang betul kan. Kalau kita lihat dalam surah Naba, surah Nazi'at pun sama macam itu juga lah, ada susunannya. Tapi kadang-kadang surah yang panjang-panjang kan, dia tak semestinya dia berkait semualah. Kadang-kadang dia kaitan tadi mungkin jauh kan. Jadi tetap dia berkait dengan ayat yang sebelumnya kan. Baik. Jadi tentang yang kalau kita kata bahagian keempat tadi, tak menyentuh sangat tentang keadaan kiamat kan, tetapi lebih kepada di alam akhirat. Maknanya di akhirat nanti, di hari-hari kebangkitan, keadaan apabila manusia dibangkitkan, bagaimana keadaan mereka. Secara umum manusia tadi dibahagikan pada 2 bahagian kan. Itu bahagian yang beruntung ataupun bahagian yang orang-orang yang bahagia, maknanya orang-orang yang beriman kan, dan juga orang-orang yang tidak beriman. Itu secara umumnya akan dibahagikan kepada 2 kan. Sebab nanti di akhirat ataupun di pada mahsyar tu, orang-orang yang kufur ni mereka akan dipisahkan daripada orang-orang yang beriman kan. Sebab ni mereka dah tahu nasib mereka. Mereka dah tahu nasib mereka, mereka akan dihukum. Jadi kalau boleh mereka nak dekat-dekat dengan orang-orang yang beriman kan. Jadi mana tahu mereka, orang beriman dapat berikan pertolongan sedikit kan. Tapi mereka dipisahkan. Jadi apabila dipisahkan, itu merupakan satu penghinaan juga kan Allah berikan kepada mereka. Ya. Itu di padang mahsyar lah. Kan. Baik, alhamdulillah. Jadi insya-Allah semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua supaya kita dapat lebih mengenali surah Abasa yang tak panjang sangat ya, dalam satu muka surat. Jadi insya-Allah kita sambung minggu akan datang surah seterusnya, itu surah Takwir. Jadi kalau tak ada soalan, kalau ada soalan mungkin boleh kasih dekat link yang saya dah kongsikan dekat WhatsApp ya. Jadi insya-Allah minggu depan saya boleh kongsikan jawapannya. Dan saya tutup dengan tasbih kafarah juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Ustaz.